Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung subjek akhlak. Kita akan fokus kepada tajuk berkaitan tentang sabar. Okey, sad, ba dan juga ra, sabar. Di akhir pembelajaran, kita akan dapat menyatakan pengertian sabar, dapat menyatakan ciri-ciri sabar, menyatakan fadilat sabar dan juga menyebutkan akibat tidak sabar. Jom kita sama-sama faham apa yang dimaksudkan dengan sabar. Pengertian sabar. Sabar ialah sentiasa redha, tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Okey. Itulah maksud sabar. Maksud yang pertama dia kata adalah redha. Macam mana nak redha? Redha ni adalah apabila kita sentiasa berlapang dada dengan setiap ujian yang Allah bagi. Allah bagi kita punya rumah, kita punya masjid ni kena tsunami. Kita kena sabar, kena redha, berlapang dada, terima ujian Allah bagi. Allah uji kita dengan rumah terbakar. Siapa sini pernah rumah dia terbakar? Sabar, redha. Selain redha, kena apa? Kena tenang. Macam mana nak tenang? Macam mana nak tenang? Kita kena, bila kita diuji, kita kembalikan kepada Allah. Maksudnya adik-adik, anak-anak yang mati Allah sekalian, contoh Allah uji rumah kita dimasuk pencuri. Orang masuk pencuri masuk rumah kita, dia ambil telefon, dia ambil duit, dia ambil semua harta benda kita. Kita kena redha. Redha, kita terima dan juga tenang bermasa menghadapi ujian. Kembalikan segalanya kepada Allah. Maksudnya kita sebut nama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku redha atas ujian yang kau beri kepadaku. Macam itulah. Kan? Dan juga tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Allah uji kita tak dapat pergi sekolah, kita jangan putus asa. Allah uji kita tak dapat nak belajar, kita jangan putus asa. Allah uji kita, kawan kita senang faham dalam pembelajaran, tapi kita susah faham, kita lambat faham, kita lambat pandai. Tetapi kita kena redha dan juga usaha, jangan putus asa. Okey, itu maksud sabar. Yang seterusnya, ciri-ciri sabar. Ada berapa? Ada 4 ciri-ciri sabar. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Allah suruh kita solat, kita sabar. Solat pelan-pelan, jangan laju-laju nak tengok TV, jangan laju-laju solat, gopoh gapah nak pergi main bola. Kan? Kena sabar dalam taat perintah Allah. Yang kedua, kena sentiasa redha. Redha dengan segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Allah uji kita dengan ujian. Contohlah kan, Allah uji kita, kita ni baik, kita ni tak nakal. Kita tengah beratur dekat kantin, tiba-tiba ada kawan kita tolak kita dan kacau kita untuk beratur. Apa kita kena buat? Sabarlah. Yang pertama kena sabar. Kena sabar. Janganlah kita pun tak tahan, kita tumbuk kawan tersebut. Tak boleh. Yang pertama kena sabar. Okey, dan juga redha. Okey, yang seterusnya, sabar ketika sedang marah. Macam tadi, bila kita marah, kita kena sabar. Kita marah ni, kawan kita curi duit kita, ambil pensel kita, tarik kerusi kita, kacau kita masa belajar. Sabar. Marah ni, marah sangat, tapi kena sabar. Dan yang keempat,
tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha. Jangan kecewa. Jawab peperiksaan, tak dapat markah penuh, jangan kecewa. Teruskan usaha. Okey, yang seterusnya dalil sifat sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala janji pada kita, apabila Allah uji, Allah tarik sesuatu nikmat yang kita tidak dapat, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Contoh, kita ada basikal kita hilang, orang curi. Kita sedih, tapi kita sabar. Bila kita sabar, Allah gantikan dengan basikal yang lagi cantik, yang lagi besar, yang lagi mahal mak ayah kamu beli. Tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yang mungkin lagi selesa dan lagi seronok. Okey. Yang seterusnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha qala idza batalaitu 'abdi bijabi bataihi fasabara awaddathu minhumal jannah. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua yang disukainya, yakni mata, dan dia bersabar, maka aku gantikan untuknya syurga. Bila kita sabar ni, Allah bagi syurga. Syurga ni tempat yang paling indah, hadiah yang paling terbaik Allah bagi untuk manusia. Okey, ni antara fadilat sabar. Fadilat ni maksudnya apa? Kelebihan. Kalau kita sabar, apa kita dapat? Yang pertama, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, menambah keimanan kepada Allah. Tambah iman kita. Disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan. Ibu bapa suka, guru, rakan, semua selesa dengan kita. Semua selesa dengan kita. Jadi bila kita ada banyak orang yang selesa dengan kita, jadi kita akan jadi orang yang disayangi. Yang seterusnya, jiwa sentiasa tenteram, tenang hati kita. Tak adalah sikit-sikit duk fikir masalah, tak payah. Bila kita sabar, hidup kita sentiasa tenang. Yang seterusnya, mendapat keampunan dan rahmat Allah, diampunkan dosa, diberi kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya ini kamu semua boleh baca dalam buku teks. Dan seterusnya, akibat tidak bersifat sabar. Ada 5 akibat kalau kita tak nak sabar. Yang pertama, Allah akan murka, Allah marah. Dan juga Rasulullah SAW pun marah pada kita. Dan seterusnya, tidak disukai oleh ibu bapa, guru dan juga rakan. Semua orang tak suka kita bila kita tak sabar. Orang usik kita, kita marah. Orang usik kita, kita pukul balik. Orang tak akan suka pada kita. Sebab tu kita kena sentiasa sabar. Yang seterusnya, membentuk sikap mementingkan diri. Apabila kita ni pentingkan diri, kita akan ada sifat untuk, apabila kita ni tak sabar, kita akan membentuk sifat yang pentingkan diri. Kan? Beratur kat sekolah, suka usik kawan, kita akan pentingkan diri kita je. Kalau orang lain ada kesusahan pun kita tak nak tolong. Sebab tu kita kena sabar. Dan juga untuk jiwa tidak akan menyebabkan jiwa tidak tenteram. Last sekali, mudah mendapat penyakit. Bila kita tidak sabar, kita akan dapat penyakit. Sebab tu ubat untuk orang yang cepat sembuh, yang pertama sebenarnya Nabi sebut kena sedekah. Dan yang kedua paling penting, kena sabar.